Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lepas sampai kepada saya sebuah video TikTok di mana Ustaz Don Daniel membicarakan beberapa perkara tentang negara Saudi. Menariknya dalam video ini, dalam rakaman ini, Ustaz Don menerangkan bahawa apa yang dikatakan tu adalah fakta. Maka sesiapa yang hendak tolak, hendaklah tolak dengan fakta juga. Saya tidak takut, kata Ustaz Don. Bagi saya seolah-olah mengisyaratkan, kalau nak buat kritikan, dipersilakan. Tetapi pastikan ia adalah kritikan ilmiah berdasarkan fakta, berdasarkan dalil, berdasarkan hujah. Jadi insya-Allah saya membuat video ini sebagai kritikan, sebagai ulasan, sebagai react kepada beberapa perkara yang disebut oleh Ustaz Don dalam videonya ini, dan insya-Allah saya akan pastikan ia berdasarkan dalil, hujah dan juga fakta. Baik, sebelum kita dengar apa yang Ustaz Don kata, kemudian saya pula ulas, ingin saya ajak tuan-tuan dan puan-puan semua apabila meninggalkan komen selepas menonton video ini, dialu-alukan meninggalkan komen. Cuma saya minta kita menjaga akhlak apabila meninggalkan komen. Kita para pencinta sunnah, para pejuang sunnah, kita berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja dari aspek akidah dan ibadah, tetapi juga dari aspek akhlak. Okey, baik. Saya akan mainkan audio. Saya minta izin daripada pemilik saluran TikTok ini, Dahlia Atmab 14. Link bagi video TikTok ini dalam kotak description. Ayuh kita dengar apa yang dikatakan. Kita syaitan, orang boleh buat lagu tu kat kita lah. Dia padamkan sejarah kita. Dia bagi musnah sejarah dekat Mekah. Tengoklah Mekah tu. Maaf lah tuan-tuan, saya cerita ni, saya tahu orang rakam saya tahu suara saya orang boleh dengar. Saya tahu ada sebahagian ustaz-ustaz yang mana terlalu fanatik dengan Saudi, dengan Mekah, Madinah. Mereka nanti dengar apa yang saya cakap. Saya kata saya cakap fakta, nak tolak dengan fakta balik. Saya tak takut. Saya nak cerita dekat Mekah, tengok macam mana mereka musnahkan kesan-kesan sejarah peninggalan Nabi. Bab pembesaran masjid yang tu biar tak mau kacau. Tapi saya nak sebut bab kesan-kesan sejarah masjid-masjid para sahabat, dia roboh, dia musnahkan, sedangkan mereka boleh reconstruct balik dia, bagi jadi cantik. Apa salahnya ada masjid, lepas tu ada satu lagi masjid, tapi masjid tu buka dinding dia semua, orang boleh semayang bawah bumbung dia saja, buat macam dewan tu. Apa masalahnya? Pasal apa? Pergi peranak buang semua. Tujuan dia apa tuan-tuan? Tujuan dia nak bagi habaq kata kesan sejarah tak ada. Tuan-tuan, saya duduk pergi luar negara, saya tengok setiap tempat yang bersejarah mereka buat bagi jadi elok. Sebab apa? Esok ni 25 tahun akan datang, kalau orang tanya Islam ni betul ke ada Muhammad? Ada, tak nampak pun kesan dia. Tengok pula negara orang putih, betul ke Julius Caesar ni ada? Dia kata ada. Mana bukti dia? Tu dia tempat peninggalan dia. Maka hak budak-budak baru lahir ni, hak ni tak ada apa-apa, hak ni ada, hak ni lah yang betul. Sebab apa? Sebab Mekah sekarang, Madinah sekarang dipegang oleh orang-orang Bani Sa'ud ni, Saudi ni, yang berasal daripada orang-orang Yahudi. Dia merampas hak milik penduduk tempatan yang diberi gelaran Al-Ashrafi. Saya ulang sekali lagi, Al-Ashrafi. Cuma saya nak abang, orang Arab tempatan Mekah, dia gelaran mereka adalah Al-Ashrafi. Orang-orang yang mulia ni dirampas kuasa oleh keturunan Saud. Sebab tu dia tak namakan Bandar Hijaz lagi, dia tak nama, dia jadi Kingdom of Saudi Arabia. Kenapa kena bubuh nama pemilik kingdom itu Saud, sedangkan itu tanah bebas, tanah haram, bukan milik siapa-siapa? Sejak bila tanah haram milik seseorang? Mana ada Nabi pun tak bubuh nama dia. Betul tak? Pasal apa? Sebab orang Islam ngangau. Baca Al-Quran hari ni ngangau. Ada dalam masjid. Okey, kita sudah pun mendengarnya. Baik, beberapa ulasan, beberapa react, beberapa kritikan daripada saya. Pertama sekali tentang kesan sejarah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirobohkan. Lalu Ustaz Don bertanya, lorat Penang kan, pasal apa pi peranap buang semua? Tujuan dia apa tuan-tuan? Tujuan dia nak bagi habaq
kata kesan sejarah tak ada. Okey, betul tak apa yang katakannya itu? Baik, pertama, betul bahawa kesan-kesan peninggalan sejarah Nabi SAW dan para sahabatnya semua telah dimusnahkan ataupun hampir semua telah dimusnahkan. Penjelasannya adalah seperti berikut. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, betul ataupun tidak, sesuatu tindakan itu bukan diukur dengan kebiasaan kita, bukan diukur dengan kebiasaan tempat kita. Sebab kalau diukur sedemikian, pasti ramai yang akan kata ish teruknya. Tetapi betul ataupun tidak, diukur berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah dan selainnya, ya. Sebab Ustaz Don cakap fakta kan, kita akan cakap fakta, bukan perasaan kita, bukan kebiasaan kita. Baik, merujuk kepada kesan-kesan sejarah peninggalan Nabi SAW, saya bahagikannya kepada dua. Pertama adalah kubur para sahabat, dan kedua bangunan-bangunan ataupun tempat-tempat sejarah seperti masjid ke, rumah ke, dan apa-apa lain peninggalan, ya. Baik, pertama kubur, ya, betul. Betul apa yang Ustaz Don katakan, bahawa semua kubur-kubur telah pun diratakan, ya. Kalau kita pergi ke Saudi, kita ke Madinah katakan, ke perkuburan Baqi, akan nampak semua kubur macam sama je. Kita pun tak tahu sahabat yang mana, kubur yang mana, apa semua tu kan. Okey, jadi apa yang dilakukan itu betul ke salah jika diukur dengan syariat Islam? Jawapannya betul. Pada pendapat kita mungkin salah. Aku tak tahu mana kubur sahabat ni, aku tak tahu mana kubur Nabi tu yang kononnya, selain Nabi Muhammad, kubur Nabi-Nabi yang kononnya ada kat situ pun semua telah diratakan, aku tak tahu. Okey, dari pandangan kita mungkin salah, tetapi jika diikut kepada neraca syariat Islam, ia adalah betul. Dalilnya apa? Dalil hadis dalam Sahih Muslim nombor 1609. Jika penomboran syarah Sahih Muslim, hadis nombor 969, ya, daripada Abu Al-Hayyaj Al-Asadi, qala li Ali bin Abi Talib. Okey, seorang tabi'in bernama Abu Al-Hayyaj Al-Asadi, beliau berkata, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata kepadanya, ala ab'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahukah aku mengutus engkau atas apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus aku sendiri satu masa lalu, ya, iaitu an la tada'a timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Yang ini, janganlah engkau membiarkan mana-mana patung melainkan dihancurkan, patung berhala melainkan dihancurkan, dan janganlah engkau membiarkan mana-mana kubur yang ada binaan tinggi, binaan besar, binaan yang megah, melainkan engkau ratakan. Jadi apa yang dilakukan oleh pihak Saudi satu masa dahulu, setepatnya pada masa sejak mulanya masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah sehingga sekarang ini, yang ini meratakan kubur. Paling-paling boleh pun sejengkal. Para ulama berkata paling-paling boleh sejengkal. Kenapa? Supaya dapat dikenali sebagai kubur. Kenapa nak dikenali sebagai kubur? Sebab dalam hadis-hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada duduk atas kubur, pijak atas kubur, bersandar kubur. Apatah lagi kalau seseorang itu kalau dia tak tahu tempat itu kubur, dia pergi buang air besar, buang air kecil pula. Jadi ditinggikan sekadar sejengkal supaya orang dapat kenal itu adalah kubur. Jadi sejengkal sahaja, ya. Itu sahaja yang dibolehkan. Ada pun binaan-binaan lebih daripada itu, memang ia merupakan perintah daripada Rasulullah SAW untuk dirobohkan dan diratakan. Jadi peninggalan sejarah, yang pertama, peninggalan sejarah yang berupa kubur-kubur. Ada kubur yang didakwa kubur Nabi sekian-sekian lah apa semua tu, padahal tak ada bukti pun. Kubur sahabat sekian-sekian lah, padahal tak ada bukti pun. Orang mendakwa saja. Tetapi semuanya binaan-binaan di atasnya memang telah pun dirobohkan, dan ia selari dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini merujuk pada sejarah peninggalan yang berbentuk kubur-kubur. Kemudian bagaimana pula dengan masjid-masjid ke, rumah ke dan sebagainya? Ya, ia juga dirobohkan. Aduh, ya ke? Apa dalilnya? Okey, pada zaman Rasulullah SAW ada sebuah pokok
yang masyhur, kerana di bawah pokok itulah dilaksanakan bai'ah yang disebut sebagai bai'ah Ar-Ridwan. Dan pokok ini ada disebut dalam Al-Quran, yang ini surah Al-Fat, surah yang ke-48 ayat nombor 18, di mana Allah SWT berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, demi sesungguhnya Allah telah reda terhadap orang-orang beriman, is yubayi'unaka, apabila mereka berbai'ah kepada engkau wahai Muhammad. Bai'ah ni memberi janji taat setia, tahtas syajarati, di bawah sepohon pokok. Jadi pokok ini disebut di dalam Al-Quran. Okey? Dan sila baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-18 surah Al-Fat, surah yang ke-48. Okey, tapi pokok ini kemudiannya orang ramai mula menyangka bahawa inilah pokok, yang ini selepas kewafatan Rasulullah SAW, mereka mula menyangka bahawa itulah pokok di mana telah berlangsungnya bai'ah Ar-Ridwan tersebut, dan mereka mula mendatanginya dan mula melakukan apa-apa aktiviti ibadah di bawahnya. Lalu perkara ini sampai ke perhatian Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu pada zaman pemerintahan beliau. Okey, dalam sebuah hadis yang dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, saya sedang rujuk edisi Maktabah Syamilah ni, jilid 3 muka surat 121, riwayat nombor 7753. Okey, edisi tahqiq Syekh Sa'id bin Nasr Asy-Syassari. Okey, diterangkan daripada Nafi', okey, daripada Nafi' bahawa balagha Umar ibn al-Khattab anna nasan ya'tuna syajarata allati buyi'a tahtaha qala fa'amara biha faquti'at. Okey, daripada Nafi' disampaikan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bahawasanya manusia mendatangi pokok yang mana telah berlangsung bai'ah di bawahnya. Maka Umar memerintahkan agar pokok itu dipotong ataupun ditebang. Okey, pokok ini pokok yang mereka sangka berlakunya bai'ah Ar-Ridwan tersebut. Pokok yang mereka sangka, mereka teka, inilah pokok yang dimasukkan dalam ayat ke-18 surah Al-Fat. Nanti saya jelaskan kemudian ya. Riwayat ini, kalau jalan periwayatan yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, ianya terputus kerana Nafi' tidak mendengar secara terus daripada Umar Ibnu Khattab, melainkan melalui anak Umar, yang ini Abdullah Ibnu Umar. Okey, sebab Nafi' ini asalnya ialah pembantu, budak kerja kepada Abdullah Ibnu Umar, lalu kemudian dibebaskan. Okey, jadi sanad ini terputus. Akan tetapi walaupun namun begitu, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika mensyarahkan hadis nombor 4163, di penghujung syarahan itu beliau menyebut ada jalan periwayatan lain yang dikemukakan, yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad, dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani menerangkan bahawa darjatnya adalah sahih. Okey, darjatnya adalah sahih. Sila rujuk Fathul Bari, syarah bagi hadis nombor 4163 di penghujung itu. Jadi ini adalah dalil daripada tindakan sahabat bagaimana dia meruntuhkan, dia memotong, menebang pokok yang disangka di bawahnya berlaku bai'ah Ar-Ridwan, dan beliau, yakni Umar, memerintahkan agar ia ditebang. Sekarang ini, okey, kita ada dalil daripada hadis Nabi untuk meratakan kubur-kubur yang ada binaan tinggi di atasnya. Kita ada dalil daripada perintah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu agar pokok pun kena tebang. Okey, apakah sebabnya? Tadi Ustaz Don kata tujuan dia nak bagi habaq, kata kesan sejarah tak ada. Bukan. Tujuannya, tuan-tuan dan puan-puan, ialah apa yang disebut sebagai saduz zara'i, yang ini menutup pintu-pintu, menutup jalan-jalan daripada, ataupun menutup pintu-pintu, menutup jalan-jalan supaya tidak berlakunya kemungkaran. Kemungkaran apakah yang mungkin berlaku? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apabila ada binaan di atas kubur, apabila ada kesan-kesan peninggalan sejarah Nabi SAW dan para sahabat, ia akan menjadi magnet yang menarik
Ia akan menjadi magnet yang menarik. Dia menarik siapa? Dia akan menarik umat Islam daripada kalangan kuburiyun. Yang ini para pencinta kubur yang suka beribadah di kubur. Kalau sekadar ziarah kubur, itu bukan kuburiyun. Kuburiyun ni adalah mereka yang benar-benar beribadah di kubur, iktikaf di kubur, berdoa di kubur, solat di kubur. Siap ada solat tahiyatul kubur lagi. Ada tawaf di situ, melakukan sembelihan di situ. Yang ini kuburiyun. Kemudian siapa? Capaliyun, kan? Okey. Kemudian siapa? Berkatiyun. Berkatiyun ni siapa pula? Dia ni semua tempat yang nak ambil berkat. Semua tempat dia nak ambil berkat, kan? Dan ada lap sana, lap sini, peluk sana, peluk sini. Kemudian mulalah pula nak berdoa bertawasul di situ, nak berdoa beristighosah di situ. Dan ini bukan sekadar dari kalangan orang-orang awam, tetapi dari kalangan orang-orang sebahagian, bukan semua, sebahagian agamawan juga. Jadi perkara ini memang perlu ditutup daripada awal supaya tidak berlakunya dosa yang paling besar yang tidak diampunkan jika seseorang meninggal dunia sebelum bertaubat, yang ini dosa syirik. Okey, jadi ini ni teori siapa cakap ni? Okey, mari kita rujuk penjelasan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis nombor 2958. 2958 dalam riwayat 2958 tu menerangkan bahawa para sahabat ni, riwayat tu daripada Abdullah Ibnu Umar, tahun ini mereka melaksanakan bai'ah ar-ridwan tersebut. Tahun seterusnya mereka dah lupa dah mana pokok tu. Tak tahu pula, okey? Dan kenapakah mereka lupa ataupun dilupakan? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, ya, Fathul Bari edisi Matabah Syamilah jilid 6 muka surat 118, syarah bagi hadis nombor 2958. Wa bayanil hikmati fi zalika wa huwa an la yahsul biha iftitanun lima waqa'a tahtaha minal khair. Dan penjelasan akan hikmah berlakunya perkara itu. Hikmah apa? Para sahabat pun dah tak tahu pokok tu kat mana. Ialah supaya tidak berlaku, tidak terhasil daripadanya fitnah terhadap sesuatu yang asalnya kebaikan yang berlaku situ. Asalnya di bawah pokok itu kebaikan yang berlaku. Yang ini apa? Bai'ah ar-ridwan. Sampai-sampai Allah pun reda kepada orang-orang yang beriman yang berbai'ah di bawah pokok itu, kan? Surah Al-Faz ayat nombor 18. Tapi Ibnu Hajar berkata pokok tu diorang pun dah lupa supaya tidak berlakunya fitnah. Apakah fitnahnya itu? Okey, falau baqiyat selama umina ta'zimu ba'dil juhali laha hatta rubbama afdha bihim ila iqtiqadi anna laha quwwata naf'in aw darrin. Okey, yang saya terjemahkan lebih kurang, seandainya diketahui lokasi tepat pokok itu, maka sebahagian orang-orang jahil akan mengagungkannya, ta'zimu, akan mengagungkannya, dan ini sehingga membawa mereka kepada keyakinan bahawa di situ ada kekuatan untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Yang kata ni bukan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, yang kata ni bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi yang berkata ini ialah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Okey, jadi jadi sebab, ya, kenapa disuruh diruntuhkan binaan-binaan atas kubur, diruntuhkan, dihancurkan kesan-kesan peninggalan sejarah. Okey, betul yang saya kata tadi. Apa yang Ustaz Don kata tu betul. Memang diruntuhkan, memang dihancurkan, dimusnahkan kesan-kesan peninggalan sejarah Nabi SAW dan para sahabat. Cuma tujuannya bukanlah nak habaq kata kesan sejarah, tak ada, tetapi untuk menutup pintu-pintu syirik. Okey, kerana sebahagian umat Islam, saya ulangi, termasuklah sebahagian agamawan, mereka suka tempat-tempat begini untuk mereka mula beribadah di sana, untuk mereka beranggapan di sana ada keberkatan lah, ada keistimewaan lah, dan sebagainya, ya. Okey, saya nak baca sebuah hadis dalam Sahih Al-Bukhari nombor 4163. Alright, jika penomboran lain nombor 3845 daripada Tariq bin Abdul Rahman. Beliau berkata, apabila beliau keluar pergi ke haji, untuk pergi laksanakan ibadah haji, lalu mereka lalu kepada satu kaum yang sedang melaksanakan solat. Maka aku berkata, tempat solat apakah ini? Mahazal masjidu. Tempat solat apakah ini? Sebab masjid tak semestinya ada binaan masjid, tetapi mereka mengkhaskan satu tempat untuk melaksanakan solat.
Qalu, orang-orang yang melaksanakan solat itu menjawab, hazihi syajaratu haisu baya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bay'atar ridwan. Inilah tempat, okey, di mana berlakunya bai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bai'atur ridwan. Lalu Tariq ini tabi'in, dia mendatangi Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab lalu mengkhabarkan apa yang berlaku. Berkata Sa'id, okey, bahawasanya ayahnya menceritakan kepadanya bahawa ayahnya itu sendiri adalah salah seorang sahabat yang hadir dalam bai'ah Ar-Ridwan tersebut. Salah seorang yang turut memberi bai'ah ketika peristiwa bai'ah Ar-Ridwan di bawah pokok itu. Jadi ayahnya sendiri berkata, tak kala kami keluar pada tahun seterusnya, okey, kami telah lupa tentangnya dan kami tidak lagi menemuinya. Maknanya kami siapa? Ayahnya tu dan juga para sahabat lain. Tahun berikutnya, pokok tu, peristiwa ni berlaku di Hudaybiyah, tapi dah tak ingat pokok yang mana. Cari-cari pun dah tak jumpa pokok yang mana. Okey, jadi sebenarnya para sahabat pun tak tahu. Sebab itu, bila riwayat Umar tadi, yang Umar dikhabarkan bahawa orang ramai mula mendatangi pokok yang berlakunya bai'ah Ar-Ridwan, di bawahnya itu lalu diarah tebang, tu yang saya kata mereka sangka itulah pokoknya, mereka teka itulah pokoknya, sebab para sahabat pun tak tahu, apatah lagi orang-orang yang terkemudian, ya. Lalu berkata Sa'id bin Musayyab, inna ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam ya'lamuha wa alimtumuha antum fa antum a'lamun. Okey, bermaksud sesungguhnya para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui lokasi tepat pokok itu, sementara kalian pula mengatakan tahu. Apakah kalian ni lebih tahu daripada para sahabat? Okey. Yang saya nak tunjuk daripada riwayat ni ialah bagaimana orang zaman tu dulu, zaman awal itu lagi, mereka tu sendiri telah mula mendatangi tempat yang mereka sangka berlakunya bai'ah Ar-Ridwan tersebut, dan mereka mula mengkhususkannya sebagai tempat melaksanakan solat. Okey, padahal mereka teka saja. Tapi pada zaman tu lagi, itulah pun berlaku. Okey, padahal macam saya kata, sahabat pun tak tahu pokok mana yang setepatnya. Pada zaman pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka ada mendatangi satu pokok yang mereka sangka itulah pokok yang berlakunya bai'ah Ar-Ridwan. Okay, Umar telah pun memerintahkan agar pokok itu ditebang. Kemudian dia orang cari pula mana pokok lain, dan mereka mula melaksanakan solat di sana. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, betul bahawa kesan-kesan peninggalan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat telah dimusnahkan, ya, telah pun dimusnahkan. Cuma sebabnya ialah bukan nak habaq tak ada kesan sejarah, tetapi sebabnya ialah untuk menutup pintu-pintu, menutup jalan-jalan daripada berlakunya syirik ataupun perkara-perkara khurafat di sana. Jadi sangatlah disayangkan, sepatutnya seorang ustaz dia mengetahui perkara ini dan dia mengkhabarkan kepada orang yang mendengar, bukan pula sebaliknya seolah-olah mengkritik, padahal apa yang dilakukan itu ialah betul. Apa yang dilakukan itu maknanya perbuatan mereka meruntuhkan kesan-kesan peninggalan sejarah itu sesuatu yang betul, tetapi apa yang disampaikan oleh ustaz ini seolah-olah mengisyaratkan bahawa yang dilakukan itu adalah salah. Okey, ini react kepada poin yang pertama, ya. Yang kedua, Ustaz Don menerangkan ringkasnya kesan peninggalan sejarah ni penting supaya budak baru lahir nampak bukti sebagaimana negara-negara orang putih yang lain. Sebagaimana negara-negara orang putih lain ada kesan-kesan peninggalan sejarah. Saya tekankan, saya emphasis sebagaimana negara orang-orang putih yang lain. Okey, tentang hal ini, perkara kedua ini, saya nak bawa perhatian tuan-tuan dan puan-puan kepada sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis nombor 2106. Pernomboran edisi tahqiq Syekh Ahmad Syakir nombor 2180. Dan ia dinilai hasan sahih oleh Imam At-Tirmizi, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, dinilai sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud, dan rakan-rakannya dalam semakkan mereka ke atas Musnad Ahmad. Sebab hadis ni dalam Musnad Ahmad pun ada, ya. Okey, daripada Abi
daripada Abu Waqidin Al-Laisi. Abu Waqidin Al-Laisi. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Hunain. Okey, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala keluar untuk ekspedisi perang Hunain. Okey, marra bi syajaratin lil musyrikin. Mereka melintasi melalui satu tempat yang ada pokok yang bagi orang-orang musyrikin yaqulu laha zatu anwat, yang orang-orang musyrikin menyebut pokok ini dengan nama zatu anwat. Yu'alliquna 'alaiha, dan mereka menggantung senjata, yu'alliquna 'alaiha aslihatahum. Mereka, orang-orang kafir musyrikin ni, mereka menggantung senjata-senjata mereka di pokok itu. Pedang ke, lembing ke, bekas yang simpan anak panah tu, anak panah, tempat pemanah itu sendiri kan, bow and arrow, semua gantung kat situ. Okey, faqalu, lalu berkata sebahagian sahabat, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Wahai Rasulullah, buatlah, jadikanlah untuk kami satu zatu anwat, satu tempat yang seumpama sebagaimana bagi mereka, bagi orang-orang musyrikin itu, mereka juga ada zatu anwat, mereka pun ada. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Subhanallah, haza kama qala Musa, qala qaumu Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihatun. Subhanallah, maha suci Allah, apa yang kamu perkatakan ini samalah sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Nabi Musa, jadikanlah bagi kami Tuhan sebagaimana bagi mereka itu ada Tuhan-Tuhan. Ayat yang dimasukkan di sini ialah ayat 138 surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 138. Apabila kaum Bani Israel mereka sedang melalui tepi Laut Merah tu, mereka lihat ada satu kaum tu ada Tuhan-Tuhan. Lalu mereka pun minta kepada Nabi Musa, jadikanlah kami ini Tuhan sebagaimana kaum itu ada Tuhan-Tuhan. Padahal kaum Bani Israel ni sudah pun beriman, tapi sebabkan mereka ni tak nampak Allah ke apa ke, mereka minta Tuhan sebagaimana kaum itu pun ada Tuhan-Tuhan, ada patung berhala untuk disembah, ya. Wallazi nafsi biyadihi, demi nyawaku yang berada di tangannya, la tarakabunna sunnata man kana qablakum, demi nyawaku yang berada di tangannya, kalian pasti akan mengikuti sunnah kaum sebelum kalian. Okey, yang ini kita ni ataupun umat Muhammad ni nak tak nak akan juga mengikuti sunnah kaum sebelum kalian. Tadi siapa yang cakap ya? Kaum sebelum kita ni, orang putih ni, kesan-kesan peninggalan sejarah semuanya ada. Okey, tak apa. Sekarang ni apa kaitan dengan pokok tu? Kenapa dia orang nak gantung, nak pokok sebagaimana orang kafir musyrikin pun ada pokok? Bila minta pokok je, Rasulullah SAW sebut Subhanallah. Kemudian ini adalah sebagaimana kaum Nabi Musa yang berkata, jadikanlah kami Tuhan sebagaimana bagi mereka itu ada Tuhan-Tuhan. Macam mana masuk Tuhan tu pula? Sebabnya pokok itu dijadikan tempat oleh kaum musyrikin untuk mereka beriktikaf, beribadah, dan senjata-senjata tu mereka gantung di pokok itu dengan keyakinan pokok itu ada barakah ke, special power ke apa, sehingga dapat memberi kuasa istimewa kepada pedang, kepada anak panah dan peralatan perang mereka itu. Itu keyakinan mereka, ya. Okey, dikatakan pokok itu sebagai tempat ibadah. Apa dalilnya? Kita rujuk lafaz yang lain dalam Musnad Ahmad. Okey, hadis nombor 20892. Jika edisi tahqiq Syekh Syuaib Arnaud dan rakan-rakannya, hadis nombor 21897. 21897. Okey, annahum kharaju an Makkah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Okey, bahwasanya mereka keluar daripada Mekah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Ini untuk ekspedisi perang Hunain. Qala wa kana lil kuffari sidratun ya'kufuna indaha wa yu'allikuna biha aslihatahum. Okey, dan adalah bagi kaum kafir ini pokok yang mereka ya'kufuha, iktikaf ataupun mereka khususkan tempat untuk beribadah di sana.
Okey, dan mereka menggantung padanya senjata-senjata mereka. Yaqulu laha zatul anwat, yang mereka sebut sebagai zatul anwat. Famararna bi sidratin hadra'a azimatin. Lalu mereka ni dalam perjalanan mereka ke Hunain, mereka melalui satu pokok yang nampak besar, nampak gah, nampak majestik. Lalu mereka pun berkata, faqulna ya Rasulullah ij'al lana zata anwatin. Okey, dan selanjutnya sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi. Okey, jadi orang Islam ni pun sebahagian, bukan semua, sebahagian pun nak ikut sebagaimana orang kafir musyrik. Mereka ada tempat khas untuk mereka beribadah dan juga menggantung senjata-senjata mereka kerana percaya adanya keberkatan di situ. Okey, adanya keberkatan di situ. Umat Islam pun minta tempat yang sama. Lalu Rasulullah sebut, subhanallah, kamu ini adalah sebagaimana kaum Nabi Musa yang berkata, jadikanlah kami Tuhan sebagaimana bagi mereka ada Tuhan-Tuhan. Okey, saya bawa riwayat ni, apa kaitannya dengan apa yang dibawakan oleh Ustaz Don, bahawa di negara orang-orang putih ni ada peninggalan-peninggalan sejarah. Okey, yang dengan itu dapat dilihat ataupun menjadi bukti wujudnya orang ataupun individu di situ, ya. Okey, macam saya katakan tadi, saya tekankan perkataan sebagaimana negara-negara orang putih. Jadi apa yang cuba dibawa, apa yang cuba diajak oleh Ustaz Don itu ialah mengikuti sunnah, mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kita, di mana mereka ada kesan-kesan peninggalan sejarah. Kalau kesan peninggalan sejarah itu purely sejarah, tak ada kaitan dengan agama, tak apa. Tetapi kalau ada kaitan dengan agama, no, kita tidak melakukannya. Kerana sebagaimana yang saya sebut tadi, umat Islam termasuk sebahagian agamawannya, mereka akan mula fokus di situ, ambil berkat lah, bertawasul lah, beristighasah lah, dan macam-macam lagi. Mereka mempercayai tempat itu ada special powers ke apa, dan semua ini akan membuka pintu kepada syirik. Okey, akan membuka pintu kepada syirik, akan membawa kepada syirik. Jadi sebagaimana orang Islam pada zaman Rasulullah ni sekadar minta pokok yang sama saja. Rasulullah telah sebut, kamu ni sebagaimana kaum Nabi Musa, jadikanlah untuk kami Tuhan sebagaimana bagi mereka itu Tuhan-Tuhan. Padahal kenapa masuk situ kan? Sebab Rasulullah SAW nampak apa yang mereka minta itu lambat laun akan menjadikan tempat yang mereka minta itu tempat yang special, tempat yang ni kan. Kita sekarang ni pun kita dengar kan, mereka yang pergi Mekah, Madinah, ada lagi tempat-tempat yang mereka dakwa ada keistimewaannya sebagai Telaga Izik. Telaga Izik, satu lagi telaga apa ya? Telaga Rauha. Telaga Rauha, padahal dah ada Telaga Zamzam. Tapi dia orang nak yang lain sebab itu lagi special. Mereka dakwa Rasulullah pernah ludah dalam telaga itu, maka airnya penuh barakah apa semua tu, dan mereka mula berhimpun di sana. Padahal Telaga Zamzam ada. Telaga Zamzam itu ada hadis-hadis yang sahih yang menerangkan keberkatannya, keistimewaannya, kemujarabannya. Tapi mereka cari telaga-telaga yang ada kisah sejarah. Seandainya kisah sejarah itu sahih, betul ke itu telaganya? Seandainya betul itu telaganya, air ludah Rasulullah SAW, betul ke baginda pernah meludah ke dalamnya? Andai sahih pun pernah meludah, betulkah keberkatan itu masih kekal di situ? Okey, jadi nampak tak? Apa yang dicuba dibawa oleh Ustaz Don adalah sesuatu yang sebenarnya ditegah, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sesuatu yang menyedihkan. Sepatutnya Ustaz Don sebagai seorang ustaz, sebagai seorang agamawan, beliau mengajak umat kepada mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik serta menutup semua pintu-pintu syirik. Bukannya pula siap memberi contoh sebagaimana negara orang putih. Nabi sendiri telah pun sebut, kamu ni, kita ni akan ikut sunnah kaum orang-orang sebelum kita dalam rangka pelan-pelan akan membuat sesuatu yang membuka jalan ke arah syirik kepada Allah SWT. Semoga Allah memelihara kita daripada semua ini. Kemudiannya, satu perkara yang sangat menghairankan saya ialah Ustaz Don mendakwa nanti anak-anak, orang-orang muda kemudiannya nanti tak akan kenal kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kesan-kesan sejarah telah pun dimusnahkan. Tetapi bila tengok kesan peninggalan sejarah, bangunan-bangunan sejarah Julius Caesar katakannya, oh yang ni betul, yang Muhammad ni tak ada sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan,
Baik kita di Malaysia mahupun mana-mana di serata dunia ini, daripada dulu sampai sekarang ataupun kemudian, bukan semuanya ada kemudahan untuk pergi ke Mekah dan Madinah. Kita pun kalau sekarang ni pun alhamdulillah ada kelapangan rezeki untuk pergi ke sana. Sebelum ini pun, sebelum kita pergi sana, kita telah pun beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita beriman, kita yakini baginda Muhammad SAW benar-benar ada, benar-benar wujud, okey, benar-benar ada, dan beliau baginda benar-benar seorang Rasulullah. Baginda telah membawa Islam. Kita beriman dan kita mengenali baginda bukan berdasarkan kesan-kesan peninggalan sejarah, tetapi berdasarkan Al-Quran, satu mukjizat yang Allah kurniakan kepada Rasulullah SAW yang ada sampai kita sekarang ini. Berdasarkan sunnah, begitu banyak hadis-hadis, baik daripada ajaran baginda ataupun hadis-hadis yang menerangkan tentang baginda, tentang Islam ini sendiri dan macam-macam lagi. Jadi kita ni semua meyakini adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada baginda tanpa perlu kepada peninggalan sejarah. Sejak bila pula kalau kesan-kesan sejarah ni tak ada, seseorang itu akan aku tidak beriman kepada Muhammad. Kenapa? Tak ada pun bukti. Kemudiannya, okeylah. Kemudiannya, katakanlah seseorang itu alhamdulillah berjaya pergi ke Mekah, ke Madinah. Okeylah, masjid-masjid kecil dah tak ada, kubur-kubur semua rata ataupun nampak sama saja. Kan ada Kaabah, kan ada Baitullah, kan ada Masjidil Haram, kan ada Masjidil Nabawi. Ini kan bukti sejarah yang betul, yang memang kita kata berkat yang orang solat di sana pahalanya dilipat gandakan dengan lipatan yang besar apa semua tu. This is the main. Ini yang saya kata bagi nak sebut tak baik pula kan. Tapi kita dah ada dua kesan peninggalan sejarah yang major ini. Bagaimana mungkin seorang ustaz mendakwa dua kesan ini, dua peninggalan sejarah ini, yang ini Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, seolah-olah macam tak ada, tetapi kerana tidak adanya kesan-kesan peninggalan sejarah yang lain, yang masjid kecil-kecil ke, dikatakan rumah sahabat ke, rumah ni ke, kubur sahabat, kubur ni, disebabkan yang itu tak ada, seseorang itu tidak akan percaya akan benarnya wujud Muhammad SAW. What happened to Masjidil Haram? What happened to Masjidil Nabi? Kan, sungguh menghairankan bagaimana seorang ustaz boleh berkata sedemikian. Boleh tangkap ke apa yang saya cuba sampaikan? Jadi kita semua beriman kepada Rasulullah SAW. Kita benar-benar meyakini baginda ni memang ada. Bukanlah satu mitos, bukanlah satu kisah fiksyen. Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, yang daripada yang menerangkan ajaran baginda, yang menerangkan tentang baginda sendiri, pakaian macam mana, makan macam mana, tidur macam mana, kehidupan keluarga macam mana, semua ada kan. Dan kita sudah pun ada kesan peninggalan sejarah yang sangat-sangat agung, yang ini Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Apa pula kerana tak adanya kesan-kesan peninggalan sejarah yang kecil-kecil tu, yang kubur-kubur apa semua tu, menyebabkan seseorang itu tidak akan percaya adanya Muhammad, tetapi Julius Caesar ada. Macam mana tu? Okey, jadi saya sungguh hairan ya. Okey, tak apa. Kita masuk poin ketiga pula. Poin ketiga, bahawa pemerintah Saudi, yang ini Bani Saud, berasal daripada Yahudi. Ini adalah satu dakwaan yang memang masyhur. Cuma kalau kita Google pun kita akan jumpa. Google pun jumpa. Baik Google dalam bahasa Melayu ke, dalam bahasa Inggeris ke, does the Saud family has Jew origins. Memang akan keluar website-website yang menyatakan sedemikian. Cumanya kita nak bukti yang sahih. Itu sekadar laman web kita pun boleh cari. Bila semak, tengok laman web Syiah. Semak, tengok laman web anti hadis. Semak, tengok laman web para pencinta bid'ah kan. So, bukti sahih yang lebih kukuh ada tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, ini lebih penting. Yang kedua, andai kata sahih, andai kata benar keturunan pemerintahan Saudi sekarang ini, Bani Saud itu, daripada keturunan Yahudi. Andai kata betul ya. Soalan saya, dengar baik-baik ya. Apabila seorang Yahudi memeluk Islam dan menjadi seorang Muslim, kita berinteraksi dengan dia sebagai seorang Muslim atau masih lagi sebagai seorang Yahudi, dan kita sandarkan kepada dia berbagai sifat-sifat buruk yang ada pada Yahudi atau setepatnya pada Zionis. Saya ulang ya. Apabila seorang Yahudi telah menjadi Muslim, apakah kita berbicara tentangnya, kita berinteraksi dengannya,
sebagai seorang Muslim? Apakah kita menganggap dia sebagai seorang saudara seagama, atau kita masih lagi menganggap dia sebagai seorang Yahudi? Kan? Jadi seandainya benar Bani Saud ini daripada Yahudi tetapi mereka Muslim, kita nak sebut mereka ni Yahudi ke mereka nak sebut mereka ni Muslim? Okey. Kalau kita rujuk pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Beliau asalnya seorang Yahudi yang memeluk Islam. Bukan calang-calang Yahudi tetapi pendeta ataupun rahib ataupun padri. Kira ulama lah. Ulama Yahudi yang kemudiannya masuk Islam. Bila dia dah masuk Islam, apakah Rasulullah SAW apabila berinteraksi, berbicara dengannya, melihatnya sebagai seorang Muslim? Atau masih lagi sebagai seorang Yahudi? Tidak. Baginda melihatnya sebagai seorang Muslim. Bahkan terdapat hadis-hadis sahih yang menerangkan tentang keutamaan Abdullah bin Salam ini. Okay? Saya ada bagi link dalam kotak description daripada laman web Ustaz Dr. Zulkifli Bakri tentang Abdullah bin Salam ni, di mana beliau telah kemukakan hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaannya. Okey, jadi andai benar Bani Saud ini keturunan Yahudi, yang penting dia telah masuk Islam, lalu kita berinteraksi dengan dia sebagai seorang Muslim. Cara ataupun apa isyarat yang cuba dibawa oleh Ustaz Don itu ialah yang diambil kira ialah dia tetap seorang Yahudi. Okey, kalau dia tetap seorang Yahudi, kita tetap menghukum dia sebagai seorang Yahudi dengan segala ciri-ciri buruk seorang Yahudi. Bani Saud yang Muslim tu, Muslimnya tu kira apa? Muslim tipu lah. Muslim tipu maksudnya munafik lah. Sekarang ni, adakah anda, wahai Ustaz Don Daniel, cuba mengisyaratkan bahawa pemerintah Saud ini seorang munafik? Okey, jadi ini serius. Kita bukan nak membela pemerintah Saud. Semua pemerintahan, baik Bani Saud maupun mana-mana pemerintah lain, ada kelebihan, ada kekurangan. Tetapi mereka adalah seorang Muslim. Mereka adalah saudara kita yang Muslim. Ada lebih, ada kurang. Kita pun sendiri ada lebih, ada kurang. Tetapi apabila dia sebagai seorang Muslim diketepikan, tetapi yang ditekankan ialah latar belakang DNA-nya, keturunannya adalah Yahudi, dan dia ni masih lagi Yahudi, dan dia dihukum berdasarkan ciri-ciri lazim orang Yahudi. Yang Muslimnya tu apa? Muslim munafik ke? Muslim pura-pura, hanya pada zahirnya saja. Okay? Nampak tak Ustaz Don betapa kita kena serius? Ini bukan terhadap Bani Saud saja, mana-mana orang lain. Sebagai contoh, saya teringat ada seorang penulis yang telah menulis lebih 30 buah buku tentang Islam, bernama Maryam Jamilah. Okey, Maryam Jamilah. Boleh saja Google, beliau seorang yang masyhur. Maryam Jamilah yang telah pun meninggal dunia pada Oktober 2012. Okey. Beliau memeluk Islam dan kemudiannya mengecapi keindahan Islam dan telah menulis buku-buku tentang Islam. Beliau asalnya ialah orang Yahudi. Sekarang ni bila kita bicara tentang Maryam Jamilah sebagai contoh, kita nak bicara dia sebagai seorang Muslim ke ataupun keturunan dia asalnya ialah seorang from a Jewish family. Boleh saja Google, dia Jewish, okay? Orang Jew, orang Yahudi. Macam mana tu Ustaz Don? Kita yang sefaham saya, bila dia telah masuk Islam, kita berinteraksi dengan dia sebagai seorang Muslim. Kita bercakap baik kepada dia sebagai seorang Muslim. Kita tidak lagi menyandarkan sifat-sifat Yahudi kepadanya. Jika Yahudi itu masuk Islam pun dia masih Yahudi, apa guna kita mendakwah orang Yahudi kepada Islam? Apa guna Rasulullah SAW pada zaman baginda berdakwah kepada semua kaum, termasuk kaum Yahudi? Kan? Jadi serius sebagai saya ni, ya? Bukan kerana membela pemerintah Saud, tetapi saya pun tak tahu macam mana. Sebab tadi saya dah janjikan kita kena berakhlak baik kan bila komen kan. Jadi saya pun buat video kenalah berakhlak baik. Tapi itulah soalan saya bagi poin ketiga ni. Apabila seorang Yahudi telah masuk Islam, kita berinteraksi kepada dia sebagai seorang Muslim atau seorang Yahudi. Cara Ustaz Don cakap seolah-olah sebagai seorang Yahudi. Jadi Muslimnya itu, apakah Muslim pura-pura? Jika Muslim pura-pura, apakah itu berarti ia munafik? Okey, alright. Seterusnya dah pun 44 minit. Okey. Ustaz Don mendakwa bahawa penduduk asal Mekah ialah Al-Ashrafi, yang merupakan jamak singularnya Syarif. Baik.
Pembetulan ya, di Mekah ketika itu ada banyak kabilah-kabilah. Penduduk asal bukanlah Al-Ashrafi. Akan tetapi yang memegang pemerintahan, menjadi governor ke apa ke pada masa itu ialah daripada keturunan Syarif. Okey, disebut sebagai Syarif Mekah. Yang itu tu yang betul. Penduduk tempatan bercampur-campur kabilahnya, tetapi yang memegang urusan pemerintahan ketika itu ialah Syarif, disebut sebagai Syarif Mekah. Kemudiannya Syarif ini telah pun dijatuhkan ke, digulingkan ke oleh pemerintahan Saud. Soalannya, kenapa Allah mengizinkan Syarif ini digulingkan sehingga mereka tidak lagi berkuasa untuk menjaga Mekah? Saya ingin membawa perhatian tuan-tuan dan puan-puan ke ayat 40 dan 41 surah Al-Hajj, surah nombor 22. Ayat 40 kita rujuk kepada rangkap yang kedua terakhir, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala yansurannallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Dan Allah pasti, ada huruf lam di situ ya, Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolongnya. Menolongnya di sini bermaksud menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha perkasa. Okey, sambung pada ayat seterusnya nombor 41. Siapakah orang-orang yang menolong agama Allah, yang dengan itu Allah pasti akan menolongnya? Sambung ayat 41 ya. Allazina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amarul bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi akibatul umur. Iaitu siapa? Orang-orang yang menolong Allah, menolong agama Allah, yang dengan itu Allah secara pasti akan menolongnya. Iaitu orang-orang yang apabila diberi makannahum, tampuk ataupun kuasa pemerintahan di bumi, di tempatnya itu, mereka melaksanakan 4 perkara. Aqimus salah, melaksanakan, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, wa amaru bil ma'ruf, dan menyuruh kepada ma'ruf. Dan ma'ruf yang paling tinggi, paling utama, paling penting ialah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nahau 'anil munkar, dan melarang daripada perkara-perkara mungkar dan kemungkaran yang paling teruk, paling dahsyat, paling buruk ialah syirik kepada Allah. Seandainya Syarif Mekah pada zaman pemerintahannya, mereka menyeru orang-orang yang datang ke Mekah ke, penduduk Mekah ke, untuk mentauhidkan Allah, dan mereka sendiri berusaha untuk melarang kemungkaran, membasmi kemungkaran, membasmi penyembahan kubur-kubur, membasmi penyembahan tempat-tempat yang diyakini ada barakah apa semua tu, menutup pintu-pintu syirik. Nescaya Allah akan memelihara mereka, dan mereka akan tetap menjadi Syarif Mekah, tetap akan menjadi, mereka akan menjadi orang yang menjaga Mekah sehingga hari ini. Disebabkan mereka tidak melakukan itulah, Allah tidak menolong mereka, dan Allah menggantikan mereka dengan apa yang ada sekarang ini. Sila rujuk, sila tadabbur ayat 40-41 surah Al-Hajj. Ayat 40 rangkap yang kedua terakhir ya. Saya nak ulang balik ya. Wala, ada huruf lam di situ. Wala yansurannallahu man yansuruhu, dan Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Jika bukan penduduk asal, pemerintah asal, governor asal di Mekah, yakni Syarif Mekah, jika mereka melaksanakan 4 perkara tersebut, Allah akan tolong mereka, dan Allah pasti akan menjadikan mereka tetap mengurus kota Mekah sehinggalah ke hari ini. Disebabkan mereka tidak melaksanakannya. Yang ini yang paling penting ya. Yang solat zakat tu tak apa. Yang paling penting ya, amar makruf nahi mungkar. Dan amar makruf paling penting ialah mentauhidkan Allah. Kemungkaran yang paling penting untuk dibasmikan ialah syirik. Semua bentuk tawasul, istighasah. Tawasul ni ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Tetapi bila dah masuk ke bab istighasah, bila dah mula perkara-perkara syirik yang lain apa semua tu dibiarkan bermaharaja rela. Sebab itulah Allah menukar mereka itu ya. Jadi okey, dah panjang video ni. Okey. Seterusnya kenapa disebut nama Kingdom of Saudi Arabia, bukan Hijaz, bukan Tanah Haram? Hijaz tu setahu saya bahagian di sebelah barat Arabian Peninsula, Semenanjung Arab. Kalau sampai sekarang pun kita Google Map Hijaz, dia akan tunjuk tempat tu. Tanah Haram, kenapa
tak sebut tanah haram tapi sebut Kingdom of Arabia. Tanah haram tu setahu saya satu kawasan, ada sempadannya dalam kota Mekah. Bukan seluruh Mekah, tapi dalam kota Mekah tu sendiri ada sempadannya, dan itulah tempat yang disebut sebagai tanah haram. Tempat itu sampai sekarang masih disebut sebagai tanah haram. Kalau kita pergi buat haji, pergi buat umrah, kalau kita mendarat di Jeddah kan, kalau ikut highway tu nak masuk kota Mekah, akan ada pintu gerbang yang besar, akan ada notis, ada papan tanda di situ, you are now entering the haram. Masih lagi disebut sebagai tanah haram. Kingdom of Saudi Arabia tu seluruhnya tu tanah haram, masih disebut sebagai tanah haram. Okey, dalam kotak description saya ada bagi link daripada laman web Ustaz Dr. Zulkifli Bakri, sekali lagi, tentang sempadan-sempadan tanah haram. Dalil yang menerangkan tentang tanah haram dan sempadan-sempadannya sampai hari ini masih ada sempadan tersebut, dan apa yang dimasukkan dengan tanah haram tu ya. Okey, setakat itu saja yang ingin saya komen. Kesimpulannya apa yang berlaku di negara Saudi tersebut ada dalilnya, seperti meruntuhkan kesan-kesan peninggalan sejarah Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Ada dalilnya, baik kesan sejarah itu adalah kubur-kubur mahupun masjid ke rumah ke apa-apa tempat peninggalan sejarah. Kerana kalau pokok pun ditebang, okey, diperintahkan tebang oleh Umar Ibn Khattab, bagaimana pula dengan bedaan lain yang akan kekal? Sebab pokok ni kalau biar pun lambat laun akhirnya mati juga kan. Okey, tapi kalau yang tu kalau pokok pun disuruh tebang, apatah lagi tempat-tempat yang lain. Dan tujuannya ialah untuk menutup pintu syirik, kemungkaran daripada ia berlaku. Hendaklah dicegah daripada awal lagi, supaya tidak berlaku. Tak ada, sikit pun tak ada ya. Macam sekarang ni pun, walaupun telah dimusnahkan semua-semua tu, ada lagi dakwaan-dakwaan yang akhir-akhir ni yang masyhur, Telaga Izik, Telaga Rauha, okey. Telaga Zamzam apa jadi? Tak best. Kita nak telaga ni juga, okey. Alright. Kita ini mengenali Rasulullah SAW dan meyakini baginda benar-benar ada, dan beriman kepada baginda bukan kerana kesan-kesan peninggalan sejarah seperti kubur-kubur ke rumah sahabat ke masjid sahabat ke apa, tetapi berdasarkan adanya Al-Quran yang kita pegang sekarang ini kan, yang kita pegang, kita baca berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih kepada baginda, berdasarkan Islam yang kita beriman sekarang ini. Dan kalau kesan peninggalan sejarah pun, bukankah di sana ada Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi? Apakah dua peninggalan sejarah yang kita kata wonders of the world ini tak ada apa-apa nilai di sisi Ustaz Don, tetapi yang rumah-rumah kecil, masjid-masjid kecil yang dikatakan masjid sahabat apa semua, itu tu yang menjadi peninggalan sejarah yang membuktikan Rasulullah SAW ini benar-benar wujud. Okey, jadi itulah beberapa ulasan ataupun kritikan saya. Akhir sekali, okey, satu poin lagi ya. Penting untuk pemerintah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, kerana sesiapa yang menolong agama Allah, Allah pasti akan menolongnya. Jadi bagi pemerintah, penting untuk dia 4 perkara tu. Aqimus solah, okey, mendirikan solat, baik pemerintah ataupun rakyatnya, mengeluarkan zakat, dan juga amar ma'ruf serta nahi mungkar. Kadang pemerintah solat betul, pemerintah bayar zakat betul, tapi amar ma'ruf nahi mungkar tu apabila tidak dilakukan, dia tidak dikira sebagai telah menolong agama Allah, maka Allah tidak akan menolongnya. 4 syarat itu kena 4 sekaligus tau. Bukan boleh pilih-pilih. I pilih 2 ni je lah, solat dan zakat je lah. Lagi 2 tak payah lah. Lagi 2 ni kita passing kepada orang lain ke apa ke? Tak boleh. Pemerintah kena laksanakan 4 perkara ini, barulah dia dikira sebagai menolong agama Allah. Dengan itu Allah akan pasti menolongnya. Akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hatilah dengan para qusas, yang ini tukang cerita ataupun panglipu lara. Mereka ini pandai bercakap. Pandai bercakap ni penting, sebab bila kita sebagai speaker, sebagai penceramah, memang perlu ada public speaking skill. Tetapi yang lebih penting sebelum itu, hendaklah bercakap perkara yang benar. Meskipun perkara itu tidak disukai oleh orang yang mendengarnya, kita kena cakap perkara yang benar. Okey, sehingga sini sahaja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.